Hello guys, bersama lagi dengan saya di dalam Ora Innova Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright guys, sebelum saya teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita panas hari ini. Oke guys, ini adalah berita terkini tentang kenyataan saksi perbicaraan kes 1NDB yang sedang berlangsung di mahkamah. Pendedahan ini yang pastinya sekali lagi akan membuatkan seluruh rakyat Malaysia pasti terkejut apabila saksi tersebut mengatakan menerima arahan daripada bekas Perdana Menteri iaitu Najib Razak untuk menyembunyikan fakta berkaitan dirinya dan juga Jolo. Dengan itu, mari kita ikuti berita seterusnya. 18 hari bulan Mei 2022. Najib arah saya hadiri mesyuarat sebelum beri keterangan kepada PAC. Bekas pengerusi 1NDB Muhammad Baki Saleh memberitahu mahkamah bahwa dia menghadiri 2 mesyuarat untuk arahan garis panduan sebelum memberi keterangan kepada Jawatan Kira-kira Wang Negara PAC pada 11 Februari 2016. Saksi pendakwaan ke-15 itu memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pagi ini bahwa Najib Razak mengarahkannya supaya menghadiri mesyuarat itu bagi mengelakkan nama Perdana Menteri ketika itu serta tokoh penting Lo Tek Choo atau Jolo daripada dikaitkan semasa pendengaran PAC mengenai urusan 1NDB. Semasa perbicaraan rasuah, Najib yang terpalit dengan dakwaan penyelewengan dana RM 2.28 bilion 1NDB. Baki memberitahu bahwa kedua-dua mesyuarat itu berlangsung 2 minggu sebelum pendengaran PAC dijalankan oleh pengurusi PAC ketika itu Hasan Arifin dan diadakan di rumah pengarah urusan TV3 ketika itu Ahmad Farid Rizwan. Saksi itu berkata Najib meneleponnya supaya menghadiri mesyuarat berkenaan. Mesyuarat pertama dihadiri oleh bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1NDB Sarul Asral Ibrahim Halmi. Manakala mesyuarat kedua pula Ketua Pegawai Eksekutif 1NDB yang baru yaitu Arul Kandasamy. Beliau atau Najib mau saya berjumpa dengan Hasan Arifin dan juga Farid Rizwan hanya untuk memastikan kita semua memahami secara kasar apa yang perlu dikongsi atau diperkatakan di PAC dan itulah intipatinya semacam keharmonian. Tambahnya lagi pada masa itu yang menjadi perhatian adalah untuk menjaga reputasi Perdana Menteri bimbang akan kejatuhan daripada perkara 1NDB ini, saga 1NDB dakwa Baki. Mesyuarat itu supaya ada garis panduan tertentu apabila saya beri keterangan kepada PAC supaya saya tidak mengeluarkan apa-apa yang sensitif yang boleh menimbulkan kesan yang tidak sepatutnya yang saya tafsirkannya, kata Baki kepada Hakim Perbicaraan Collins Lawrence. Saksi itu memberitahu mahkamah bahwa dia mendapat tanggapan daripada 2 pertemuan itu bahwa Hasan dan Farid cuba untuk membuatnya tidak memberi kenyataan yang terlalu keras kepada PAC. Baki menegaskan bahwa dia tidak membiarkan mesyuarat itu mempengaruhi keterangannya kepada PAC. Sementara itu bernama melaporkan, Muhammad Baki memberitahu Mahkamah Tinggi bahwa Najib telah memintanya supaya bertemu bekas pengerusi jawatan kuasa Kira-kira Wang Negara PAC Hasan Arifin bagi mendapatkan garis panduan berhubung keterangannya kepada PAC pada 2016. Muhammad Baki 68 berkata beliau menerima panggilan daripada bekas Perdana Menteri itu kira-kira 2 minggu sebelum prosiding PAC pada 11 Februari 2016. Katanya saya menerima panggilan daripada Najib meminta saya berjumpa dengan pengurusi PAC Hasan Arifin. Beliau mengajak saya berjumpa di rumah Ahmad Farid Rizwan bekas pengarah urusan TV3 dan kalau saya boleh ingat panggilan telepon daripada PM pastinya sebelum proceeding PAC. Jadi saudara dan saudari, ini adalah keterangan yang diberikan oleh saksi hari ini dalam perbicaraan panas 1NDB yang mana katanya beliau mendapat arahan daripada Najib Razak untuk datang mesyuarat dan sekaligus untuk mengelakkan nama Perdana Menteri dan juga Jolo dikaitkan semasa pendengaran PAC mengenai urusan 1NDB. Jadi saudara dan saudari fikirkan dan sekali lagi terima kasih kerana mendengar dan menonton video ini. Dan sebelum saya mengundurkan diri, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, dua ton keinginan. Sekian, bye-bye.